Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita di program Borak Santai pada pagi ini. Jadi kita dalam segmen Hoi Podcast ingin menerangkan atau mengupas tentang tajuk minat agama boleh kerja. Jadi kita akan sebutkan sponsor-sponsor kita. Okay, jadi jangan lupa buat story dan tag sponsor-sponsor kita iaitu Holy Land, Yellow Box, Pixel Distribution dan Mauno di Instagram dan Facebook korang semua. Saya Nurul Erdina binti Ahmad Razif. Dan saya Ali Imran bin Faridun. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita ingin berkenalan dengan tetamu kita yang kita jemput khas jauh di sana, yang berkejaya dan berkaliber. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita memperkenalkan tetamu kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Okay. Nama penuh Faris Muzammil bin Faizal. Faris Muzammil bin Faizal, boleh panggil Muza. Sekarang merupakan tahun 2 di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Pengajian Quran dan Sunnah, dan sekarang bertugas sebagai imam di Pusat Islam Mesir. Jadi kita ingin mengenali dengan lebih lanjut bagaimana seorang pelajar boleh tercetus untuk berkejaya sebagai imam di Pusat Islam. Okey, pada mulanya sebab kita dah pernah menjadi imam di tempat-tempat yang lain. Okey, contohnya macam di Surau Taman Rumah sendiri, dan pernah juga saya menjadi imam di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Pahang di Muazzam Shah untuk satu sesi serta sesi kuliah. Jadinya bila kita dah pernah buat perkara tersebut, jadinya kita still rasa nak buat dan kita mencari peluang di mana pun kita berada. Jadi bila dah masuk di sini, teringin juga nak jadi imam kat Kompleks Islam Tuan Tugu Mukhlis. Jadinya kebetulan ia buka penyertaan. Jadi kita terus ke segmen kita yang pertama, iaitu minat agama boleh kerja. Jadi kita ingin pendapat Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz tentang orang yang beragama pada masa kini? Adakah mereka boleh berkejaya? Sebenarnya sentimen ni dah wujud sekian lama. Betul. Sentimen ni dah wujud sekian lama daripada zaman bapa-bapa kita lagi. Kena pula masa tu ruang kerjaya tidak terlalu luas, kan? Kalau kita lihat zaman dulu tu, kalau sekolah agama ataupun orang dulu panggil sekolah Arab. Betul. Walaupun tak cakap Arab, cakap Melayu, kan? Tapi bila orang cakap sekolah Arab, orang pandang untuk imam, untuk wilan, pegawai agama. Itu je. Sikit sangat. Dan guru ngaji. Itu 4. So no wonder kalau kita tengok sentimen ni wujud sekian lama daripada dulu. Even dulu sekarang pun masih ada. Betul. Cumanya bentuknya sekarang berbeza. Kalau diskriminasi agamawan sekarang berbezanya, agamawan ni berjaya. Betul. Tapi dia tidak seberjaya orang lain. Itu juga menjadi pengaruh juga. Contoh kita boleh ambil, cuba tengok akaun IG. Cuba tengok akaun IG ustaz-ustaz yang korang kenal. Betul. Dengan businessman yang korang tahu. Kena pula ustaz tu masuk TV banyak kali. Betul. Tapi businessman tak pernah masuk TV. Mana lagi tinggi? Sudah tu businessman. Sebab kejayaan mereka itu adalah kejayaan yang nampak. Agamawan pun beri impak juga, tapi bezanya impaknya tu di sini. Masya Allah. Tak nampak? Masya Allah. Betul. Tapi bila itu yang menyebabkan agamawan kita nampak sedikit terkebelakang. Okay? Betul. Selain daripada agamawan kita sendiri yang bagi saya hanya menceburi certain bidang sahaja. Okey. Nak kira orang agamawan yang banyak bidang dia kuasai, banyak benda dia usahakan, agak sukar untuk kita cari.
antara kita boleh tengok agama-agama yang berjaya dalam banyak bidang, iaitu Ustaz Abdullah Khairi, kenal? Ustaz Joko, sangat masyhur. Ustaz Eliu pula dah. Ustaz Eliu kenal? Saya dah tentu. Ustaz Abdullah Khairi yang mencakupi banyak bidang, macam-macam bisnes dia buat. Kedai makan, court badminton, kolam renang, butik, produk makanan dan sebagainya. Ustaz Eliu, apatah lagi, itu semua tahu. Betul. Tapi nak katanya ramai ke golongan macam mereka? Sikit sangat. Jadi itu sebab sentimen ini kita tak boleh hapuskan daripada dunia, tak boleh. Betul. Dan itu yang terjadi kat diri sendiri juga sebenarnya. Kita punya keluarga yang ambil agama kita seorang. Jadi yang lain semua ambil seni lukis, seni muzik. Ini dua seni yang hardcore jugalah. Seni yang bukan kaleng-kaleng yang kita dah. Muzik. Dan pernah masuk TV. Kita belajar agama nak dekat berapa tahun, nak dekat 5-6 tahun tak pernah masuk TV. Tengok TV pernah lah, kan? Itu pun alhamdulillah jemput podcast hari ni dapat peluang juga. Alhamdulillah. Jadi dalam situasi sekarang pun anda sendiri boleh nilai agamawan kita macam mana, dan agamawan mana yang korang boleh jadikan role model. Okay, jadi Ustaz, macam dengan ekonomi yang waktu sekarang, mesti orang akan pilih kerja yang gaji besar. Dan orang kan pandang rendah dekat orang yang belajar agama ni, sebab bagi dia orang gaji orang yang belajar agama ni kecil je. Betul ke? Tak semua. Sekarang pekerjaan yang nak katanya untuk agamawan ni sekarang kalau ikutkan banyak peluang yang boleh diorang cecah untuk mendapat gaji yang sama dengan orang lain. Bezanya macam saya cakap tadi, cebur tak cebur sahaja. Kan? Dua orang role model tadi pun kita dah boleh tengok. Diorang berani usaha berani mati lah. Sebab apa kita kata berani mati? Sebab diorang ni jatuhnya banyak kali, bangunnya sekali. Jatuh bangunnya banyak kali. Sorry jatuh bangunnya sekali, habis bisnes je tak? Jatuh bangunnya banyak kali, dan jadilah diorang pada hari ini. Itu saya kata masalah juga agamawan kita sekarang. Fokus pada bidang agama tanpa mencari satu inisiatif baharu untuk mereka kembangkan potensi mereka sebagai agamawan. Antara yang agamawan kita boleh cebur, yang boleh bagi saya mendatangkan juga potensi, kalau dia buka konsultan, dia buat research group. Sekarang contoh research group yang kita boleh tengok, ARG, Ahli Sunnah Research Group. Itu pun antara yang tengah naik sekarang. Selain itu, dalam bidang media, agamawan kita ni, itu satu hal lagi. Kebetulan banyak kamera ni. Nak kata ni, tak semua agamawan boleh berkemahiran seperti ni. Dan kebanyakan kalau tengok post-post IG, konten-konten YouTube, konten-konten Facebook, siapa yang settle kan? Diorang ada PA. Diorang ada PA. Diorang tak tentukan. Khas untuk media. Yang hanya mereka akan tuan punya account akan tengok dah post ke belum, reach tak reach dia punya audience, and so on, lebih kurang macam tu. Okay, so nak kata agamawan yang edit sendiri jarang-jarang, tapi ada yang lebih hebat daripada ni pun ada. Contohnya Tarbiyah Sentak. Masya Allah. Betul. Macam mana Tarbiyah Sentak boleh buat recording sendiri kalau dia orang tak cuba? Betul. Selain lepas tu bidang multimedia, apa yang podcast yang popular tu, macam
Macam Jumpa bila juga. Ustaz tidur pun. Ustaz tidur pun sama. Ustaz tidur. Dia tak tidur tapi dia punya track, dia nak katanya dia cebur banyak bidang daripada tarik. Betul. Betul tak? So jawapan saya kepada tadi itu, ke barangkalian untuk agamawan mencecah gaji yang tinggi itu ada. Dan betul, orang kata statement tadi tu, saya boleh katakan saya sanggah lah. Okey. Okey. Senang cerita, agama pun ada peluang untuk Okey. Jadi untuk soalan seterusnya, bila kita cakap dengan minat agama, jadi kita memfokuskan kepada pelajar-pelajar agamawan, pelajar-pelajar agama yang telah dididik dari sekolah rendah lagi ke sekolah menengah dan ke universiti sekali. Macam universiti-universiti yang berkaitan dengan agama. Jadi kita ingin bertanyakan, adakah mereka yang menceburi bidang agama ni apabila hendak berkejaya atau ingin mencari kerja, boleh ke dia ni nak cakap macam lari bidang atau menceburi bidang selain agama untuk mendapatkan kerja? Jadi apakah pandangan Ustaz tentang statement ni? Awak rasa macam mana? Okey. Sebenarnya ini terjadi dekat semua bidang lah. Kan? Banyak kali. Ambil bidang ini, usahanya, kerjanya bidang itu. Antara contoh, belajar bahasa Arab. Bahasa Arab komunikasi, jadi engineer. Jauh. Lari jauh. Itu bukan langit bumi dah tu. Itu agak syurga. Jauh rasanya. Ambil Quran Sunnah, tapi pergi bisnes, ada juga. Ataupun ada yang ambil agama, perginya ke sains. Ini antara yang paling ramai. Dengan engineer lah. Kawan-kawan saya pun ramai yang hafal 30 juzuk, ambil agama lagi, tapi last dia buka workshop. Dia buka workshop sendiri. Nak katanya lari bidang tu bagi saya bukan masalah yang sangat besar lah kalau ikutkan. Selagi mana ada agama dalam diri diorang boleh aplikasikan kat mana-mana. Jujur dalam buat kerja, tepati masa. Jangan sesekali kita berhenti daripada berusaha. Boleh, tak ada masalah. Yang jadi problem, dia tukar bidang lepas tu dia tinggalkan terus, dan membuatkan kerja dia tu ada cacat, celah dan lopong. Okay, so boleh lari bidang, tak ada. Jadi soalan kita semakin hangat. Apa kata kita berhenti seketika? Jadi kita bagi trademark kita, iaitu hidup kena santai, selawat jangan tinggal. Okey. Patutnya selawat jangan tinggal.
Jadi telah banyak perbahasan kita soalkan dan kita ingin jawapannya. Jadi kita akan tujukan kepada soalan seterusnya. Okey, jadi Ustaz, ada tak pengalaman ataupun macam Ustaz tengoklah orang yang penunggang agama sekarang kan banyak kan, jual bisnes guna kata apa, air 30 juzuk macam tu. Jadi ada tak Ustaz punya pengalaman sendiri ataupun apa pandangan Ustaz terhadap orang yang menunggang agama ni? Ini hal dominan sekarang. Betul. Ini hal dominan sekarang. Kebanyakan daripada influencer lah kita kata. Influencer yang kita tengok dalam TikTok, IG or something. Mereka seronok ataupun bagus kesedaran tentang agama tu bagus. Zaman sekarang alhamdulillah kesedaran kepada agama tu bagus lah. Banyak dah. Cuma pengajian mereka itu tidak mengikut disiplin yang betul ataupun tak ikut tertib yang betul. Jadi itu sebabnya jadi penunggang-penunggang agama macam ni. Contoh yang saya boleh bagi dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, tahu masalah Salafi Wahabi tu? Banyak orang nak cakap pasal benda. Tapi masalahnya dia tidak pernah mengetahui dan belajar secara khusus benda ni, tapi dia nak cakap. Hanya bergantung kepada apa yang dia dengar sahaja daripada murabbi ataupun guru-guru mereka. Bukan guru lah, kita kata saing-saing mereka juga sebenarnya. Ini akan membuahkan satu negatifan. Bukan bahasa Melayu. Satu benda yang negatif. Contohnya, apabila dia menjelaskan sesuatu yang berat kepada sebelah pihak sahaja, ini akan memecah belahkan masyarakat. Masya-Allah. Sangat-sangat memecah belahkan. Betul. Kita tengoklah sekarang, disebabkan ini sahaja, kadang-kadang jemaah dalam satu surah boleh jadi dua. Betul. Betul? Betul. Itu satu. Yang keduanya, apabila orang itu tidak bersetuju dengan hal agama tersebut ataupun pendapat yang dikeluarkan, dia kau mengikut sedap dia je. Betul. Macam saya kata tadi, tidak mengikut pengajian yang khusus dan tidak mengikut tertib yang betul. Itu sebab kadang-kadang dia adalah instant ustaz ni datang lah. Betul. Kan? Instant ustaz ni banyak datang sekarang. Apa yang dia tanya, dia gian nak jawab. Dia gian nak jawab. Dia tak pernah kata saya tak tahu. Dia tak pernah kata wallahualam. Yang dia akan kata bagi saya. Betul. Ungkapan tu sebenarnya membunuh kita sebenarnya. Dia guna pendapat dia sendiri. Ya, sebab dalam, maaf sajalah, hadis kata ijtihad betul dapat pahala, ijtihad tak betul dapat juga pahala, cumanya sikit. Tapi ijtihad itu mesti dilandaskan ilmu. Kalau ijtihad itu salah dan menyelewengkan masyarakat, itu juga menjadi satu dosa buat kita sebenarnya. Lagi-lagi pula membuahkan pecah belah masyarakat dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya hal dominan yang susah nak di-counterback. Jadi untuk soalan seterusnya, kita bercakap tentang influencer tadi kan. Jadi penunggang agama, jadi digunakan agama ni untuk sebagai just diguna agama saja untuk dia punya kerjaya. Jadi dia sangat menggunakan agama tu. Jadi telah viral waktu gini dia pun telah viral lagi kot tentang isunya siapa ni, Ustaz TikTok siapa? Ustaz TikTok tu siapa Ustaz TikTok tu? Isunya? Isu ustazah kat TikTok tu, ustazah. Saya lupa nama dia. Afifah. Ustazah Afifah. Jadi kita nak membahaskan adakah betul dia ni digelar ustazah ataupun just digunakan title ustazah tu atas kerana dia banyak terangkan tentang agama, padahal salah pun, kita terang-terang nampak salah. Jadi mengikut pandangan Ustaz, macam mana dengan gelaran title Ustazah Afifah ni? Kalau di luar negara, title Ustaz dan Ustazah diberikan kepada golongan yang memang mahir dalam bidang agama. Kalau ikutkan kalau di negara, tapi di negara kita, walaupun dia keluar dari bidang agama, walaupun agamanya sikit, tapi juga digelar Ustaz. Betul. Betul. Untuk isu yang itu, saya kurang arif perkara ini sebab ini bukannya bidang saya yang utama. Tapi apa yang saya boleh katakan, kebanyakan kata-kata mereka bercanggah dengan apa yang telah diijtihadkan oleh ulama. Jadi mereka memang sekali ikutkan mereka include dalam bidang agama sebenarnya, tapi mereka khusus kepada bahagian perubatan Islam.
apa yang saya dapat, apa yang saya dengar lah, hanya perubatan Islam, tapi kupasan mereka itu adalah berkaitan ijtihad. Ijtihad ataupun pandangan baharu berkaitan isu-isu baharu. Sepatutnya mereka mengambil sikap lebih berhati-hati dalam perkara ni. Dan perkara yang mereka bahaskan tu, kalau ikutkan, sudah dibahaskan ulama sekian lama. Betul. Pendapat sudah ada. Why not kita ikut saja? Sebab mereka melazimi ilmu lebih daripada kita. Mereka mempelajari ilmu lebih lama daripada kita. Kalau Imam An-Nawawi umurnya sahaja 45 tahun untuk agama sahaja. Imam Asy-Syafi'i usianya dalam belasan tahun dah jadi mufti. Makna kata daripada kecil sampai dah umur belasan tahun, itu sahaja yang dia fokuskan. Nampak tak? Jadi berbeza dengan kita yang baru belajar mungkin 4-5 tahun ataupun 2 tahun setengah skip ataupun 2 tahun online ataupun 4 tahun online lagi jam kan, biasa buku sebelah habis kan. Jadi disebabkan itulah kita tidak berapa layak untuk memperbahaskan perkara itu. Dan begitu juga yang viral tadi itu, dia patutnya mengambil sikap berhati-hati. Dan seorang agamawan itu mesti mempunyai sikap hati yang terbuka mendengar pandangan orang, kerana itu bukan kemahiran mereka. Jadi soalan seterusnya, Okey, jadi macam apa pula pandangan Ustaz tentang Pusat Darul Syifa ni? Kita kan menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengubati orang kan? Ini saya tak boleh komen banyak. Sebab yang mencipta ataupun mengasaskan Darul Syifa ini adalah seorang ulama yang sangat besar. Betul. Iaitu almarhum Al-Fadilatu Dr. Harudin. Masya Allah. Yang mana adik-beradiknya semua hebat-hebat belaka. Datuk Abu Hasan Al-Hafiz, yang mana adiknya juga merupakan bekas Imam Masjid Negara. 19 something, lebih kurang. Jadi perubatan Islam sememangnya ada. Dan ilmu itu telah pun dibukukan. Jadi pada pengamatan saya berdasarkan apa yang saya tahu, dan bapa saya juga bekas Darul Syifa, maka perkara ini tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah apabila, macam saya cakap tadi lah, dia tidak ada dalam pengkhususan itu tapi dia nak buat. Jadi etikanya tak betul. Betul. Dah diubatkan sakit balik. Jadi, dan yang paling mustahak sekali, dia tak ada jalur pengajian, tak ada sanad. Dia belajar daripada sini, daripada sini, daripada sini, daripada sini. Itu tak ada. Jadi itu sebab Darul Syifa, untuk Darul Syifa saya tak ada sangkalan buat itu. Itu adalah satu peninggalan yang sangat besar daripada Datuk Dr. Harudin. Tapi itu memang satu ilmu yang sangat berguna lah sehingga zaman sekarang. Tapi kita ingin khususkan kepada golongan yang menyalahgunakan ini kan. Adakah mereka wajar dikenakan tindakan ke, ataupun mereka sememangnya menggunakan title Darul Syifa ni untuk just pendapatan saja? Jadi dia gunakan Darul Syifa sebagai income dia, sedangkan dia tak mengkhususkan dengan ilmu-ilmu ini. Jadi apa pandangan Ustaz tentang golongan yang menyalahgunakan ini tadilah? Golongan yang menyalahgunakan ni sepatutnya tidak ada. Kalau katakan betul dia melazimi ilmu tersebut, maka ilmu tersebut akan termasuk dalam hatinya. Betul. Ibaratkannya kita belajar bukan semata-mata untuk Islam. Macam tu dah lebih kurang. Okey. Jadi pesanan saya untuk golongan-golongan seperti ini, satu, bertaubat awal sebelum terlambat. Sebab apa? Apa yang diorang akan sampaikan tu menjadi saham kering diorang, sama ada pahala ataupun dosa. Jadi apa-apa sahaja yang diorang cakap akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Seperti mana kita dengar dalam surah Yasin, akan ditutup mulut kamu, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, akan ditutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, akan berkata-kata tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dengan kaki mereka bersaksi bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan. Jadi diorang sepatutnya berfikir perkara ini lebih awal.
Jadi soalan seterusnya kan, kita telah bahaskan tentang agama dengan selebihnya. Jadi kembali kepada tajuk kita ni, adakah agama, minat pada agama boleh kerja? Jadi apakah pandangan Ustaz tentang pelajar-pelajar yang meminati agama ni? Jadi apakah kebolehannya untuk mereka ni mendapat kerja pada masa akan datang? Kita tengok sekarang ni pun memang nak guna istilah select kan. Apa ni, nak cari kerja pun orang select. Kadang ada company ni tengok, oh budak agama tak nak. Kadang dia tengok yang bidang-bidang lain, dia orang nak juga. Jadi apakah pandangan Ustaz tentang company ataupun syarikat-syarikat yang select tu untuk memberi kerja kepada golongan-golongan yang minat agama ni? Berkaitan dengan company-company yang select ni, bagi saya sebenarnya memang select sungguh dia orang ni. Tapi nak buat macam mana? Ini market sekarang. Betul. Ini zaman. Kita tak boleh berlawan dengan zaman. Kita tak boleh. Tapi apa usaha yang kita boleh buat adalah kita bersaing dengan mereka. Kita bersaing dengan orang-orang yang bukan bidang agama yang lain. Means what? Kita kena ada additional skill. Kita kena ada skill tambahan yang kita perlu ada. Contohnya dia boleh berbisnes, maka cuba bidang itu. Dia ada skill multimedia, maka cuba bidang tersebut. Dan kalau dia boleh buka konsultan sendiri, okey, cuba bidang itu. Dengan cara itulah kita boleh bersaing dengan dia orang. Nak kata select tu, itu terpaksa, itu sebab itu memang zaman. Realiti sekarang. Jadi kita kena multitasking. Bab multitasking ni kita agak lemah sikit, sebab susah lah kan nak fokus antara dua bidang. Betul. Tapi nak tak nak itu adalah keperluan kita. Jadi kita telah mengupas banyak benda. Jadi sekarang ni kita ke segmen akhir. Segmen akhir dah. Apakah harapan ataupun pandangan Ustaz tentang golongan-golongan yang minat agama ni? Adakah mereka mempunyai masa depan yang cerah ataupun sebaliknya? Jadi apakah nasihat Ustaz? Satunya, kalau sesiapa yang berada di jalan Allah Ta'ala ni tak pernah rugi. Masya Allah. Siapa yang berada di jalan Allah Ta'ala ni tak pernah rugi. Tapi diorang membuatkan jalan Allah Ta'ala itu yang rugi. Maksudnya diorang tidak memanfaatkan apa peluang yang Allah telah bagikan kepada mereka itu dengan baik. Betul. Jadi pesanan saya kepada rakan-rakan seperjuangan, perlulah kita set dalam mindset kita, orang agama tak pernah rugi. Betul. Even tu pada zaman 1990 lebih tu, yang kita kata sekolah Arab tak ada kerja tu, kan, yang sekadar jadi imam, siap dan pegawai agama tu, adakah kita pernah tengok dia orang kata, ada yang berita kata yang belajar agama ni ramai mati sebab tak makan? Ataupun tak ada kereta, ataupun tak ada rumah? Betul. Tak ada. Tak ada. Kecuali yang memang nak tak nak belajar agama tu lain cerita. Jangan sampai lewa lah. Itu saya kata tadi, kena memanfaatkan peluang itu dengan baik. Dan orang kata set dalam mindset belajar agama tak pernah rugi. Itu satu. Yang keduanya multitasking. Cebulah banyak bidang supaya jaringan dakwah kita itu lebih luas. Sekarang orang membutuhkan dakwah. Maksudnya orang memerlukan dakwah, tapi bukan lagi dengan cara dulu. Maksudnya dengan sekadar bagi ceramah, tak ada platform media dan sebagainya. Sedangkan itu adalah menjadi keperluan kita zaman sekarang. Yang jenis kadang malas nak keluar rumah cari kelas ke apa, ataupun kelas susah nak cari kan. Betul. Kadang ada satu tempat tu kelas agama susah nak cari. Jadi inilah apa source juga. Jadinya multitasking. Dan yang ketiga, belajarlah ilmu tu daripada disiplin yang betul, supaya penyampaian kita itu juga penyampaian yang tepat. Betul. Sebab bila kita mengikut disiplin yang baik, disiplin yang betul, guru kita akan membimbing kita daripada A sampai Z. Jadi ikut sahaja apa yang guru mereka tetapkan. Okey, jadi kita telah membuat kesimpulan dan telah meminta nasihat Ustaz. Jadi telah berakhirnya segmen kita pada kali ini. Kita akan bersambung pada episod kedua sebentar lagi. Bukan saya. Jadi kita akan bagi trademark satu kali. Apa tadi? Hidup kena santai, selamat jangan tinggal. Sekian, terima kasih. Jangan kata